Assalamualaikum. Baiklah, minggu ini kita akan sekali lagi meneruskan praktikal kita, iaitu kali ini kita akan buat praktikal mengenai peroxide value. Okey, baiklah, peroxide value. Apakah itu peroxide value? Okey, ini dikait rapat dengan minyak. Seperti kita sedia maklum. Baiklah, okey, minyak dia sangat senang rosak, especially unsaturated fatty acid. Kita juga dah belajar mengenai reaction-reaction yang akan berlaku apabila minyak ini terdedah kepada cahaya dan juga oksigen. Okey, antara bahan yang sering dikaitkan dengan minyak adalah hidrogen peroxide. Okey, baiklah, kali ini kita akan mengukur, kita akan tengok jumlah peroxide yang ada dalam minyak yang baru dan minyak yang telah digunakan. Okey, baiklah, kita akan mulakan peroxide value analysis. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan analisis ini, okey, kita perlu buat beberapa persediaan, iaitu kita kena larutkan beberapa chemical. So, oleh itu hari ini kita akan banyak bermain dengan chemical. Okey, make sure untuk eksperimen ini anda wajib pakai nitrile glove, okey, supaya chemical tidak terkena tangan anda. Okey, so sebelum kita mulakan eksperimen ini, okey, antara chemical yang perlu kita larutkan, okey, adalah pertama adalah sodium thiosulfate. Okey. Yang kedua adalah potassium iodide. Okay. Dan yang ketiga adalah starch. Okey, semua ini adalah chemical yang di dalam bentuk powder. So kita perlu larutkan pada kuantiti yang tertentu. Okey, berapa banyak kita nak larutkan, anda boleh refer kepada job sheet anda. Tetapi don't worry, untuk hari ini saya akan tunjukkan satu persatu macam mana nak larutkan chemical-chemical ini mengikut arahan dalam job sheet anda. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita sediakan bahan-bahan yang perlu kita larutkan. Okay, so chemical yang pertama kita akan sediakan hari ini adalah potassium iodide. Okay, kalau anda refer job sheet anda, okay, kita perlu masukkan 144 gram potassium iodide. Kita akan timbang kejap lagi. Dan kita akan perlu larutkannya dalam 100 ml distilled water. Okay, so okay, distilled water biasa kita akan letak dalam bekas ni. Anda boleh ambil dekat tong besar dan refill dalam ni. Okay, picit saja air akan keluar. Okay, so antara bahan yang kita akan gunakan adalah, okay, so kita akan gunakan measuring cylinder. Okay, so kita akan rinsekan dulu. Okay, bilas dia menggunakan distilled water. Okay, make sure anda tidak menggunakan air pipe, guna distilled water. Okay, bilas terlebih dahulu. Right, jangan guna air pipe ni, tap water ni jangan guna, kita guna distilled water. Right, dan kita akan masukkan dalam bikar nanti. So bikar ni pun kita akan rinse terlebih dahulu dengan distilled water, bilas dengan distilled water terlebih dahulu. Okey, supaya tak ada saki-baki chemical yang sebelum ini digunakan dalam bekas ni lah. Okey, alright, so tanpa buang masa, saya nak masukkan 100 ml distilled water ke dalam measuring cylinder kita. Okey, kita akan masukkan distilled water. Okay, sehinggalah sampai pada 100 ml. Okay, alright. Okay, so kita dah masukkan 100 ml distilled water. So kita dah ready yang ini. Seterusnya kita akan timbang potassium iodide. Okey. Okey, sebenarnya saya dah pun timbang. Okey, 144 gram 144 gram potassium iodide. Okey. So agak banyak ya. Okey. So kita akan ambil beaker tadi dan juga measuring cylinder yang dah ada, air, distilled water. Okey, simple saja. Kita ambil potassium iodide yang telah kita timbang sebanyak 144 gram tadi. Okey, kita akan masukkan ke dalam beaker ini. Okey, okey, kalau nak memudahkan masuk tu, anda boleh gunakan spatula ni lah. Okey, masuk sikit-sikit, sikit-sikit dan berhati-hatilah.
Okay, sebabnya ni banyak ni ya, 144 gram. Okey, itu dia potassium iodide. Okey, sekarang kita akan masukkan distilled water 100 ml ke dalam potassium iodide ini. Okey, seperti yang anda boleh lihat, okey, sekarang ini telah dimasukkan potassium iodide ke dalam 100 ml distilled water. Okey, so solution ni menjadi agak sejuk lah ya. Ni reaction dia lah. Okey, so sekarang ni kalau anda boleh lihat dia masih lagi belum larut. So kita boleh larutkan dia. Okey, kita akan kacau dia sehingga larut. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, okey, make sure kita labelkan chemical yang telah pun kita larutkan ni supaya kita tak tertukar nanti ya. Okey, jangan lupa. Okey, labelkan. Okey, tulis apa? Potassium iodide ataupun singkatan dia Ki ya. Itu chemical, singkatan chemical dalam. Okey, sudah. Okey, jangan lupa labelkan. Penting label ni, walaupun nampak remeh-temeh tapi label ini sangat penting. Okey. So kita akan larutkan potassium iodide. So setelah larut nanti, maka siaplah satu solution. Okey. Sekarang kita akan terus untuk penyediaan chemical yang kedua. Okey, sekarang kita akan prepare starch solution. Okey, daripada serbuk powder starch kita. Okey, so kita kalau kita refer pada job sheet, kita cuma perlukan dilution 1% starch sahaja. Okey, so untuk hari ini saya tak akan buat 1%, so ada sedikit perubahan. Okey, sebabnya saya pernah buat 1%, saya takut tidak menjadi. Okey, so saya akan naikkan sikit percentage untuk penyediaan starch ni. Kita ubah daripada 1% starch, kita akan buat 5% starch. Okey, macam mana nak prepare 5% starch? Okey, iaitu kita perlu larutkan 5 gram starch powder, okey, ke dalam 100 ml distilled water. Okey, 100 ml distilled water. So sekarang starch saya pun dah timbang, okey, around 5 gram. Okey, ini starch kat dalam. Okey, so kita akan ambil starch ini, alright, kita akan larutkan dia dalam 100 ml distilled water. Okey. Okey, so saya akan letak dalam beaker ini. Okey, beaker ini, okey, saya dah tulis 5% starch. Okey, label lah, itu penting label. Alright. Okey, so kita akan masukkan 5 gram starch tadi. Okey, make sure anda take note ni saya ubah daripada job sheet lah, daripada 1% saya buat 5%. Alright. Okey, so 5 gram starch kita akan masukkan 100 ml distilled water. Okay, so sama juga seperti tadi, kita perlu larutkan sampel ini. Okay, kita perlu larutkan starch solution sehingga dia betul-betul larut. Alright. Okay, ini adalah solution yang kedua. Alright. So sekarang saya akan prepare solution yang ketiga pula. Alright. Okey, baiklah, sekarang kita akan sediakan solution ketiga kita, iaitu sodium thiosulfate. Okey, baiklah, sodium thiosulfate ini, okey, kita perlukan cuma 0.01 normaliti sahaja, okey, dalam 100
ml solution. Alright, so cara nak sediakan dia saya dah kirakan untuk korang. Okay, cuma ikut cara saya saja. Okay, so kita akan timbang, actually kita nak 0.248 okay, gram sodium thiosulfate. Okay, tapi terlampau sedikit, so saya ambil satu ketul sodium thiosulfate. Dalam ni dia macam berketul-ketul. Alright, so saya dapat 0.2743 ni, so tak lari jauh lah. So saya akan pakai yang ini. Okay, so saya akan ambil sebanyak 0.2 gram sodium thiosulfate. Jom kita tengok banyak mana 0.2 gram ni. Okay, seketul je, nampak yang clear crystal tu, seketul ni je 0.2, sikit saja. Alright, so sekarang kita akan larutkan sodium thiosulfate ini ke dalam 100 ml solution. Okay, 100 ml distilled water. Distilled water ni saya dah masukkan distilled water 100 ml. Okay, sekarang kita cuma larutkan saja dalam distilled water ini. Alright, so kita akan kacau dia, okay, sampai dia betul-betul larut. Alright, so jangan lupa labelkan sebagai sodium thiosulfate. Alright, okay, so sekarang okay, kita telah pun siap, okay, untuk preparation 3 solution penting. Okay, kita ada sodium thiosulfate, and then kita ada juga starch solution 5%, okay, dan kita ada juga potassium iodide. Alright, so kita dah prepare 3 solution. Sekarang tinggal masa untuk saya larutkan sahaja, dan nanti kita boleh start eksperimen kita. Okay, sekarang kita akan mulakan, okay, analisis peroxide value kita. Okay, baiklah. Alright, kita tengok pada prosedur kita. Alright, okay, kat sini dia bagi tahu take 100 mg of fat in a conical flask and dissolve it in 100 ml of glacial acetic acid. Alright, so yang pertama kita kena sediakan sampel kita. Okay, 100 mg of fat. Okay, so kalau kita ikutkan kita punya weighing balance adalah dalam gram, so 100 mg, okay, kita convertkan kepada gram, kita akan dapat 0.1 gram. Okay, 0.1 gram sahaja sampel. Alright, so hari ini data anda akan ada 2 data, iaitu kita akan gunakan 2 jenis sampel. Alright, iaitu satu adalah fresh oil, alright, dan satu lagi saya akan gunakan, okay, ini adalah used oil. Maksudnya ini minyak yang fresh, ini minyak yang telah pun digunakan. Kita nak compare kandungan peroxide value antara 2 sampel ini, minyak yang fresh dan minyak yang telah pun digunakan. Alright, so kita akan masukkan 0.1 gram. Okay, so dalam lab manual dia bagi tahu conical flask. Tak apa, kejap lagi kita akan transfer ke conical flask, tapi untuk sementara saya akan letak dulu dalam beaker untuk memudahkan kerja kita. Alright, saya akan label siap-siap. Okay, satu untuk used oil, satu untuk fresh oil. So sekarang saya akan masukkan 0.1 gram fresh oil dalam ni, dan 0.1 gram used oil ke dalam ini. Alright, jom kita masukkan. Okay, make sure kita masukkan beaker. Alright, so first saya akan buat untuk fresh oil dulu. Okay, so kita akan tutup. Right, tear, dapatkan bacaan kosong dulu. Okay, so sekarang saya akan masukkan anggaran untuk 0.1 gram. Okay, so 0.1 berapa, sila kalau jadi macam ni kita tearkan balik semula. Okay, cuba ambil bacaan, catat bacaan berapa 0.1 berapa saya dapat lah. Alright, untuk fresh oil lah saya akan masukkan. Okay, sikit saja sebenarnya. Alright, yang ni saya dah masukkan lebih sedikit. Okay, tak apa, lebih pun tak apa sebenarnya. Okay, saya nak masuk sikit lagi. Okay, kalau ikutkan sepatutnya 0.1, tapi tak apa, sebab saya terlebih, saya teruskan saja. Okay, so sila catat berapa gram fresh oil yang telah saya masukkan. Alright, okay, ini adalah fresh oil. Okay, sila record kerana ini penting, nanti akan anda gunakan suatu pengiraan
peroxide pada hujung eksperimen nanti. Okey, sila catat untuk fresh oil. Okey, ini data jumlah sampel yang kita masukkan. Alright, so sekarang saya akan teruskan dengan satu sampel dah dapat. Okey, saya akan masukkan juga use oil pula. Okey, minyak yang telah digunakan, sama juga kita tutup dan kita tear. Okey, sekarang kita masukkan. Okey, untuk ini sebabkan tadi yang first speaker saya dah letak 0.5 gram. Okey, so yang ni pun saya akan letak hampir sama juga, 0.5 juga. Okey, saya dah masukkan. Alright, so ini adalah jumlah berat yang kita akan masukkan untuk use oil. Sila record data ini. Alright, akan digunakan sewaktu pengiraan. So ini adalah berat untuk sampel use oil kita. Use oil lah. Okay, sila recordkan. Alright, so sekarang kita dah ada sampel. Next step kita perlu masukkan 10 ml glacial acetic acid. Untuk ini kita akan masukkan asid sekarang ni. Acetic acid lah, kita akan gunakan fume hood ini. Acetic acid ini dia agak berbau. So mungkin boleh menyebabkan masalah pernafasan lah. So kita akan gunakan fume chamber kita ataupun fume box ini. Alright, make sure anda on terlebih dahulu. Macam mana nak on? Alright, tekan je lampu, ni lampu. Alright, dan kita akan buka ventilation system dalam ni. Angin dia akan bergerak. Kita tekan hijau ini. Kita tekan yang hijau ni. Dia akan bising sedikit. Alright, so kat dalam ni saya tutup kejap. Alright, so nak terang. Kat dalam ni saya dah ada glacial acetic acid. Alright, saya akan masukkan ke dalam beaker ni terlebih dahulu dan saya akan masukkan 10 ml ke dalam measuring cylinder ini. So sebentar lagi anda boleh tengok saya akan masukkan 10 ml ke dalam setiap satu sampel. 10 ml 10 ml dalam setiap satu sampel kita. Alright, so sekarang kita akan masukkan. Alright, so saya tak boleh bercakap lepas ni sebabnya bising. So saya akan on terlebih dahulu fume hood ni. Tujuan guna fume hood ni supaya udara dalam ni terkawal. Supaya bau dan juga chemical yang berbau, udaranya, uapnya tidak mencemarkan kesihatan kita lah. So sangat penting kalau guna asid ataupun base yang berkonsentrasi ataupun kepekatan tinggi, kita gunakan fume hood ini untuk lebih selamat. Alright, so lebih baik sekiranya waktu ni kita pakai face mask untuk jaga pernafasan kita. So saya on dulu sekali lagi fume hood, tekan hijau. Nak tutup tekan merah, nak buka tekan hijau. Kita buka. So saya akan ambil sampel kita yang kita telah masukkan tadi. Saya akan masukkan. Agak bising sekarang.
Okay, saya dah masukkan 10 ml ke dalam setiap satu sampel glacial acetic acid. Alright. Okay, seterusnya okey, baiklah, seterusnya kita akan masukkan potassium iodide. Okey, potassium iodide. Okey, untuk potassium iodide ini kita akan masukkan sebanyak 1 ml sahaja. Okey, 1 ml. Okey, dan kita akan campurkan ke dalam bekas sampel kita tadi dan kita akan biarkan selama 2 minit. Okey, so saya akan masukkan 1 ml ke dalam setiap satu sampel kita tadi ya. Baiklah, sekarang untuk mengelakkan tercemar dengan chemical sebelum ni, saya akan bilas terlebih dahulu menggunakan solution yang kita akan gunakan, iaitu potassium iodide. Saya masukkan dulu, untuk saya rinsekan dulu menggunakan potassium iodide. Okey, saya akan masukkan balik. Okey, kita akan masukkan 1 ml sahaja. Potassium iodide. Okey, so sekarang 1 ml potassium iodide untuk setiap satu sampel. Okey, so saya akan masukkan sekarang. Alright. Okay, saya akan tutup sekejap. Okay, so kita akan kacau setiap solution ini. Alright, bagi dia larut antara satu sama lain. Okay, selama 2 minit. Okey, baiklah, kita akan masukkan sekarang sampel kita tadi ke dalam aluminium flask ataupun kita panggil conical flask. Okey, boleh masukkan sampel kita yang dah di shake selama 2 minit tadi bersama acetic acid. Alright, ini untuk use oil. Okey, make sure jangan lupa labelkan setiap kali kita masukkan ke bekas yang baru. Okey, use oil. Okey, dan yang ini kita akan masukkan fresh oil. Jangan lupa label. Alright, baiklah, seterusnya kita akan masukkan distilled water 20 ml ke dalam setiap satu conical flask. Ini distilled water 20 ml. Satu lagi ke dalam
use oil pula. Okay, 20 ml of distilled water. Alright. So shake-shakekan dia. Alright. Okay. So next masukkan pula, tadi kita dah sediakan starch solution 5%. Okay. So kita akan masukkan 1 ml ke dalam ini dan 1 ml ke dalam ini. Alright. Ni saya dah masukkan siap-siap. Alright. Right. Ni starch solution . Okay. Okay, ini starch solution yang kita telah masukkan. Okay, setelah kita masukkan starch tadi, okay, solution akan bertukar menjadi gelap macam ni . Kita panggil dark blue lah . Sebenarnya kalau dah kamera mungkin tak jelas. Okay, dark blue. Alright, so kita akan titrate solution ini, okay, dengan sodium thiosulfide yang telah kita siapkan tadi pada awal tadi, sodium thiosulfide. Saya dah letakkan sodium thiosulfide ini ke dalam burette. Alright, ini adalah burette. Okay, saya dah letakkan ke dalam ini. Alright, so ini adalah takat bacaan untuk burette. Okay, kosong. Alright, ini sebab kita belum guna lagi kosong. Okay, yang sebelah ni pun saya buat untuk satu lagi sampel kosong juga. Alright, so kita akan tengok berapa banyak sodium thiosulfide yang diperlukan untuk kita tukarkan solution kita ini, okay, daripada dark blue ini menjadi kuning kembali, menjadi color cerah kembali. Kita tengok berapa banyak solution sodium thiosulfate yang kita perlukan. Alright, so sebentar lagi bila saya titrate, okay, kita akan dapatkan bacaan sodium thiosulfate. Berapa jumlah sodium thiosulfate yang kita gunakan, sila record berapa ml . Alright, so sekarang saya akan mula titrate. Okay, okay, saya cuba cari angle yang lagi mudah untuk korang nampak untuk saya titrate lah . Okay, sini. So sekarang saya akan titrate. Okay, saya akan titrate untuk fresh oil terlebih dahulu. So tekniknya adalah kita jatuhkan sedikit sodium thiosulfate ke dalam sampel sambil kita goncang-goncangkan dia. Kita tengok berapa lama masa yang diperlukan, berapa banyak solution yang diperlukan untuk jadikan solution ini kembali cerah. Kita kena buat berhati-hati dan slow-slow supaya solution tidaklah terlampau cepat turun. Okay? Sebab anytime solution ini boleh jadi clear kembali. Okey, sekarang warna hitamnya sudah pudar. Okey, walaupun tak jadi cerah lagi, asalkan kita nampak dia dah pudar, color dia jadi macam purple-purple macam ni, light purple ni, dia dah pudar sedikit. Okey, kita boleh stop titrate dan kita tengok berapa bacaan. Okey, so kita akan tengok dulu bacaan untuk yang pertama fresh oil. Okey, berapa ml sodium thiosulfate yang kita gunakan untuk membuat sampel kita ini kembali cerah sedikit warnanya. Okay, ini adalah untuk fresh oil. Tengok. Okay, ini adalah untuk fresh oil. Okay, kita tengok. Okay, cuba tengok berapa bacaan di situ. Alright, sila recordkan. Okay, sekejap, saya pusing kamera sikit supaya lebih jelas. Okay, sila recordkan. Okay, berapa takat
sodium thiosulfate yang telah kita gunakan. Boleh nampak kat sini air ni, garisan ni. Okey, lihat betul-betul, perhatikan betul-betul video ini. Rekodkan berapa mililiter sodium thiosulfate yang kita gunakan untuk membuat solution ini lebih terang dan jelas, clear. Okey, rekodkan berapa ml. Okey, sambil tu ini secara dekat. Okey, sampel kita tadi dah jadi color cerah, daripada gelap jadi light purple macam ni. Okey, 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 dah dapat. Okey, sekarang kita akan titrate untuk use oil pula. Okey, untuk use oil pula. Okay, sekarang untuk use oil. So make sure anda berhati-hati jugalah. Saya rendahkan sedikit. Okey. Kita akan stop bila solution ini menjadi light purple. Okay. Okey, nampaknya solution masih lagi gelap. Okey, solution masih lagi gelap. So 10 ml sodium thiosulfate masih tidak mencukupi. So saya akan top up sodium thiosulfate untuk kita tengok macam. So sekarang ni bear in mind dah 10 ml sodium thiosulfate kita guna. Okey, saya tambah lagi. Okey, baiklah, sekarang saya dah tambah, bermula balik pada kosong. Okey, 10 ml telah kita gunakan. Kejap lagi tambah 10 ml. Okey, so kita akan titrate lagi. Okey, sekarang solution kita telah jadi light purple macam ni. Alright, okey, light purple. Okey, sama macam yang tadi. Right. Okey. Oh, nampaknya sama. Okey. Alright. So kita akan tengok berapa bacaan. Okey, baiklah, berapa bacaan ni kita akan tengok. Alright. So tadi telah ada 10 ml telah kita gunakan. 10 ml telah pun kita gunakan sebentar tadi. Right. Okey, so sekarang kita tengok berapa bacaan. Okey, kat sini. Jangan saya betulkan dia punya measurement dia. Okey, supaya lebih jelas. Alright. So sekarang ini ditakat ini. Okey, so berapa ml ini? Alright. Tambahkan, okey, berapa ml kau nampak ni? Okey, tambahkan dengan 10 ml. Okey, saya bagi tahu lah, tadi 10 ml, so sekarang ada dalam 4.1 ml. Okey, so total sodium thiosulfate yang telah kita gunakan untuk use oil ini adalah 14.1 ml. Okey, sila rekodkan. Okey, yang untuk fresh oil tadi saya tak bagi tahu, so saya bagi tahu untuk ini sebabnya kita buat dua kali, saya takut terkeliru. Okey, so untuk use oil 14.1 ml sodium thiosulfate telah kita gunakan. Okey, rekodkan ini untuk data use oil. Okey, untuk fresh oil tadi, tengok balik video tadi, berapa tadi kita dah gunakan. Alright. So sekarang saya akan ajar cara untuk kita kira hydrogen peroxide. Alright.
Okey, baiklah. Sekarang cara-cara untuk mengira peroxide value. Okey, sebelum kita belajar cara kira, okey, macam mana kita nak rekod data kita, okey? Anda boleh sediakan table berkaitan dengan fresh oil dan used oil untuk data, okey? Okey, ni saya buat table kejap. Okey. Okay, satu untuk fresh oil, satu untuk used oil. Alright, so first data yang kita boleh masukkan, okay, pertama weight of sample. Okay, berapa gram fresh oil yang kita gunakan tadi dan berapa gram used oil yang kita gunakan tadi, record saja dalam ini. Okay, and then data yang seterusnya adalah okay, volume of sodium thiosulfide yang kita gunakan tadi. Alright, berapa ml untuk fresh oil kita titrate sodium thiosulfide dan berapa ml used oil, okay, yang kita gunakan untuk titrate bersama dengan thiosulfide, sodium thiosulfide tadi untuk used oil. Okay, rekodkan di sini. Alright, dan based pada dua data ni kita akan boleh kira peroxide value, okay, dalam bentuk percentage. Okay, so macam mana nak kira peroxide value? Ini adalah formula dia. Alright, PV, okay, peroxide value, okay, darabkan dengan S darab dengan N bagi W. Okay, apa S, N dan W ni? Okay, S darab N bagi W darab 100. So S adalah berapa mil sodium thiosulfide yang kita gunakan. So kita kira satu-satu. Okay, contohnya kita nak kira untuk fresh oil dulu. Okay, so kita kira PV value untuk fresh oil. Alright, so berapa ml sodium thiosulfide yang digunakan untuk fresh oil? Okay, ambil daripada sini. Okay, masukkan saja kat sini. Okay, kita darabkan dengan N. N adalah normality ataupun concentration untuk sodium thiosulfide ni. Berapa concentration ni? Okay, so concentration kali ni kita gunakan 0.01 normality. Ini sama je. Okay, sama macam job sheet. Okay, 0.01 normality of sodium thiosulfide. Darab dengan, okay, so berapa ml darab dengan 0.01. And then bahagi pula dengan weight dia. Okay, so berapa weight sample untuk fresh oil? W ni adalah weight of sample lah. Okay, so ambil data daripada sini. Okay, berapa gram fresh oil yang kita gunakan? Okay, and then darabkan dengan 100. Maka hasil pengiraan itu kita akan dapatlah berapa percentage untuk peroxide value untuk fresh oil. Okay, sama juga untuk used oil. Okay, untuk used oil pun sama juga. Alright, so berapa sodium thiosulfide yang kita gunakan untuk used oil? Ambil daripada sini. Alright, darabkan dengan 0.01 normality. Okay, bahagikan dengan weight of sample W ni. Okay, berapa weight of sample untuk used oil dan kita darabkan dengan 100. Maka kita akan dapat berapa percentage untuk peroxide value untuk used oil. So anda akan dapat dua results, iaitu peroxide value untuk fresh oil, peroxide value untuk used oil. Comparekan data ini, tengok mana yang lagi banyak. Alright, so comparekan juga result anda ini dengan jurnal-jurnal kajian-kajian daripada internet. Okay, sila download dan tengok reference daripada jurnal kajian mengenai peroxide value. Okay, comparekan result anda dengan result mereka. Okay, bincangkan dalam discussion anda. Okay, so basically itulah teknik-teknik cara untuk kita collect data dan juga mengira peroxide value. Okay, so good luck. So that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.